Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bisyafa'atin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abina wa hummatina wa ma hawa anbiya wal awliya wa syuhada was salihin wassadiqin wa ila syairil malaikati muqarrabin wal ghaib. Ibu bapa kita, isteri, anak-anak kita, suami kita, adik-beradik, abang-abang, semua saudara mara, nenek moyang keturunan kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup maupun telah pergi semua sekalian alam ni. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adik, ambil abang punya beg duit tu dalam tu. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'idin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalam Allah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, iman, Islam, ihsan dan ma'rifatullah. Kita dapat mengenal Allah dari sisi Allah, hingga kan kita tidak merasa kita ini hidup, dan kita dimatikan oleh Allah lalu diberikan kepada kita hidup, dan kita merasakan hidup ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dia nak menceritakan tentang dirinya, kisah-kisahnya. Selagi kita belum mati, sebelum mati, hanya sekadar kita menyebut la ilaha illallah, tiada. Maknanya tiada tu makna mati, tak ada, tak pernah ada, tak ada hidup, tak ada dengar, tak ada kehendak, tak ada rasa, tak ada penglihatan, tak ada kuasa, tidak ada segala-gala. Itu makna la ilah, semua pun tak ada melainkan Allah. Menyebutnya sangat ringan, mudah, tetapi untuk nak kita memahaminya perlukan jurulatih yang khusus, yang kita harus benar-benar bermohon kepada Allah supaya kita dapat ditemukan jurulatih yang dipanggil, jurulatih ini dipanggil mursyidah, yang dapat memberikan kita petunjuk. Dan dia ini
adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah itu, maka penutup para nabi, dan Allah mengatakan ataupun Rasulullah pun mengatakan ada. Maknanya bukan nabi tetapi warisku. Warisku al-ulama, iaitu mursyidah tadi. Jangan kita ingat waris nabi itu warasatul anbiya tu kita macam apa yang kita nilaikan ikut akal kita. Jadi warasatul tu waris nabi itu mempunyai akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling nombor satu adalah dia itu kenal diri, kenal Allah, dan dia itu mursyidah yang dapat memberi petunjuk. Kerana dia mendapat petunjuk daripada Allah. Ini yang dikatakan tadi al-ulama warasatul anbiya. Yang lain-lain itu yang kita tengok ilmunya banyak, itu hanya ilmuwan. Dan mereka belajar tinggi mana pun PhD dia dalam bidang agama 10 ke PhD dia. Di Mesir, di Madinah, di mana pun Timur Tengah, di mana pun dia belajar. Mendapat PhD, tetap juga dia sekadar dipanggil ilmuwan. Minta maaf saya cakap. Belum lagi ditarafkan sebagai al-ulama warasatul anbiya. Nak mencapai darajat warasatul anbiya, pertama sekali harus kenal diri, kenal Allah. Pertama sekali. Kalau itu kita sudah kenal diri kita, kenal Allah, maka kitalah yang dipanggil tadi mursyidah. Kerana kita dapat mengenal Allah dari Allah. Dan akanlah kita juga akan menyampaikan juga dari Allah. Kerana orang yang apabila dia mengenal diri, dia mengenallah Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, nafsunya, hingga dia kenal Muhammad tu, maka dia akan kenallah Allah. Maka apabila dia kenal Allah, maka dia mengenal Allah dari Allah, maka tiadalah dirinya. Itu sifat yang ada pada Nabi itu. 124,000 Nabi dan Rasulullah SAW serta pewarisnya wali-wali Allah al-ulama tadi, mereka tidak memiliki keakuan diri, tidak merasa lagi ada. Tidak merasa ada lagi, melainkan dia rasakan yang wujud hanya Allah Subhanahu Taala. Bukan dia mengaku dia Tuhan, dia tidak pernah merasa ada. Dan dia bersungguh-sungguh untuk tidak mahu rasa ada keakuan diri, sebab dia dah menyaksikan dengan penyaksian yang Allah bagi, yang wujud sekalian alam termasuk dirinya tidak ada. Apa yang ada sebenarnya, yang ada ni adalah menyatakan Allah tujuannya. Jadi dia dah mencapai kenal Allah dari Allah. Jadi setiap sesuatu, segala 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semuanya seisi-isinya Allah yang jadikan untuk menyatakan cerita-cerita kisah Allah. Tak lain, semuanya mengesakan Allah, kita yang tak tahu. Sebab kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Jadi kita menafsir tu semuanya salah. Ilmu sekalian alam pun kita belajar, kita tak akan dapat menafsirkan Allah. Melainkan dari sisi Allah. Para rasul, para nabi, para wali Allah, warasatul anbiya itu tadi, dia dapat mengenal Allah dari sisi Allah hingga tidak ada terhijab lagi. Apa terhijab lagi? Maknanya dia tak nampak yang lain. Sekalian Allah, alam Allah jadikan, dia nampak yang menjadikan. Kalau orang yang biasa, hanya dia nampak, oh ini bukti tanda Allah, ini kekuasaan, masih lagi dia nampak. Tapi ini tidak, dia nampak dah menunjukkan Allah dah tak nampak lah.
Tak nampak lain dah. Inilah yang dikatakan tadi warasatul anbiya. Jangan kita salah menilai, kita rasa kita dah jumpa, padahal kita belum jumpa lagi. Ya. Ciri-cirinya tu tadi, dia ini tidak ada rasa keakuan diri. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Muhtadun. Mana dia ni orang yang benar, mendapat petunjuk Allah. Apa ciri-ciri dia? Mereka ni tidak ada lagi mau imbalan apa pun. Kalau masih lagi dia cerita nak imbalan tu, imbalan selain Allah, itu bukan. Allah tak suruh ittabi. Allah tak suruh ikut para rasul, para nabi, para wali Allah, mursyidah ni tadi. Allah suruh semua yang ada ikut dia. Inilah orang yang benar. Mereka tak mau ada dalam hatinya imbalan apa-apa. Seperti mana Zulkarnain bila nak dibagi upah oleh suatu penduduk di kaum itu, yang mana kaum itu takut dengan Ya'juj wa Ma'juj, manusia yang makan orang, manusia yang tak ada hati perut. Maka ketakutan masyarakat di situ, dan bila datang Zulkarnain dengan bala tenteranya, maka dia minta kepada Zulkarnain untuk membuat tembok. Ya, perhatikan betul-betul apa makna tembok yang disuruh tu tadi. Padahal penduduk di tempat itu menggunakan 7 orang ahli bahasa baru boleh faham bahasa dia. Tak tahu ceruk mana punya manusia kita pun tak. Kalau orang asli 2-3 orang, kita ahli bahasa boleh translate kan? Kan orang asli dalam hutan. Tapi ni lagi 7 orang ahli bahasa, dia baru boleh faham apa maksud dia tadi. Bila dah faham, rupanya dia minta tolong ada makhluk Allah yang terlalu yang tak ada hati perut, tak ada peri kemanusiaan, tak ada perkisian, dia akan makan orang. Jadi siapa tu? Itu Ya'juj wa Ma'juj. Maka disuruh Zulkarnain ni, Allah Ta'ala bagi kekuasaan hebat. Ya. Setiap kali dia pergi mana peperangan, dia akan menang. Allah bagi kekuasaan kepada Zulkarnain ni tadi. Jadi melihatkan kalau tentera Zulkarnain ni, ya Allah, hebat. Kalau dia jalan kat hutan tu, rata hutan tu. Punya ramai dia punya tentera dia, hebat-hebat. Bayang pokok-pokok balak besar-besar tu, tentera dia jalan bersih. Punya ramai tentera dia, hebat-hebat. Allah memberi kekuasaan kepada Zulkarnain. Timur dan barat dia menguasai. Allah boleh jadi yang gitu ceritanya. Maka itu siapa-siapa pun penduduk akan melihat kehebatan Zulkarnain, meminta pertolongan. Dan kami akan bagi upah ke beberapa aja yang kau nak, Zulkarnain, atas kau tolong kami buatkan tembok penghalang daripada datang Ya'juj wa Ma'juj yang manusia gila ni tadi. Zulkarnain kata apa? Upah aku cukup dah dengan Allah. Upah aku cukup dengan Allah. Cukuplah Allah maknanya upah. Ini ciri-ciri para nabi. Zulkarnain tu juga termasuk seorang nabi juga. Ada sesuatu riwayat memang dia bukan wali Allah, dia taraf dia nabi, Zulkarnain. Tapi tak kira lah, yang mustahaknya dia ini adalah seorang yang dalam Quran Allah Ta'ala kata 2 tanduk, maknanya 2 kekuasaan timur dan barat maknanya. Allah memberikan kekuasaan. Dia pergi ke tempat matahari terbenam. Dia nampak matahari terbenam di dalam lumpur yang hitam. Sampai ke situ sekali hujung dunia. Dia pergi situ. Dia takluk di situ maknanya. Di situ. Ya. Kemudian dia pergi kepada matahari, tempat matahari naik. Dia takluk juga tempat matahari. Allah bagi dia
Kemudian dia pergi kepada dua gunung ni tadi yang tinggi besar, dan masyarakat di situ ketakutan untuk minta perlindungan untuk membuat tembok. Maka Zulkarnain buat tembok. Menggunakan besi yang dicairkan dan juga tembaga yang dicairkan. Itu satu perumpamaan untuk manusia yang berfikir. Apa tu dikatakan tadi? Besi yang dicairkan dan tembaga yang dicairkan. Maknanya itu kita harus benar-benar menggunakan, iaitu kalimah syahadah. Kalimah syahadah itu adalah dua, iaitu cairkan dia dengan kefahaman kita, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cairkan antara kedua itu tadi. Disatukan akan jadi tembok. Memang betul la ilaha illallah tu hizni, benteng Allah. Bila benteng Allah barulah akan keluar pesuruh, maknanya menjalankan kerja yang Allah Ta'ala perintahkan Rasul tadi. Jadi ini yang perlu kita faham. Sekarang kita tidak mencairkan. Tak mencairkan yang dikatakan kalimat syahadah ni tadi. Kita tak cairkan, tak faham tu tadi. Maka itu tak akan jadi tembok, tak akan jadi dinding untuk menghalang. Maka tu kita baca tapi kita tak faham, kita tak cairkan dia, maka mudahlah Ya'juj dan Ma'juj menguasai diri kita. Maknanya sebabnya bila kita tak buat benteng tu adalah buang keakuan diri, la ilaha illallah. Cairkan dia sampai tak ada. Bila tak ada barulah betul nanti akan keluar pesuruh Allah yang dapat mengalahkan tu tadi. Ini yang kita nak sebenarnya, kefahaman ni tadi bukan tafsiran daripada tafsiran yang saya pandai-pandai. Tapi ini saya mohon pada Allah, ya Allah apa ni? Ya Allah besi ni. Ni cairkan apa ni? Terus datang dia kata, la ilaha illallah tu dicairkan. Dicairkan la ilaha illallah tu bersama dengan Muhammad Rasulullah. Dia bersatu tu antara itu. Bahawa akan jadi benteng yang kokoh. Itu tadi. Maka akan jadi penghalang. Allah jadikan ini semua daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tu faham kita tu, saya kata tadi, caranya nak cairkan jangan ada rasa iaitu keakuan diri. Kemudian tu nak cairkan jangan mengharapkan imbalan-imbalan apa pun saja kita kerjakan. Kalau masih lagi kita nak imbalan ni, balasan ni, maknanya kita tak duduk dalam benteng Allah. Tak cair lagi tu. Nak cair tak ada lagi kita nak apa-apa. Sebab kita dah memang tak ada nak apa pun. Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan nampak nanti semuanya makhluk-makhluk Allah tidak ada kekuasaan. Ini semua rahmat Allah. Rahmat Allah lah. Bagi pada kita, kita akan nampak iblis ke malaikat ke Ya'juj Ma'juj Dajjal, kita nampak mereka tak memiliki kekuasaan. Baru kita tahu, ya Allah, bila aku ada keakuan diri, aku nampak mereka semua tu mengerikan, menakutkan. Tetapi bila aku dah cairkan antara logam, besi dan tembaga tu, cair sampai lebur, maka baru aku nampak mereka sebenarnya tak ada daya upaya, melainkan semuanya menggunakan kudrat dan iradat Allah. Baru kita tahu, ya Allah, itulah yang jadikan kita tidak ada ketakutan. Maka kita akan memberi tahu kepada penduduk-penduduk tu bahawasanya kita telah membuat tembok. Tembok tu adalah kita betul-betul merasakan betul-betul yang ada hanya Allah, maka akan jadi tembok yang kukuh. Dia lubangkan macam mana pun dia tidak akan dapat menembuskan. Ini janji Allah. Tapi cukup masanya kata Allah, Allah akan, maknanya
lebur runtuhkan balik dan ditiupkan sangkakala, maknanya Allah satukan nanti kepada semua ni. Ya'juj-ma'juj, dia tembok tu roboh, bercampur baur lah manusia dengan tu tadi. Ya'juj-ma'juj manusia juga, tapi manusia yang dah jadi zombie. Jadi dia akan keluar, dia nak bunuh, nak makan orang je. Allah kata Allah akan satukan mereka, berkumpulkan semua. Dan Allah tiupkan sangkakala dan Allah perlihatkan kepada pengikut-pengikut Ya'juj-ma'juj tu tadi neraka Jahannam. Dan mereka nampak, mereka tahu bahawa pasti mereka akan dihumban dalam neraka Jahannam. Itu kisah makna penghujung betul-betul nak hari kiamat ditiupkan. Maknanya tandanya Ya'juj-ma'juj akan keluar. Jadi Ya'juj-ma'juj yang dari segi, yang cerita Ya'juj-ma'juj yang dari segi dalaman diri kita, itu saya cakap tadi. Manusia bila dah ada ia rasa keakuan diri, maka sifat Ya'juj-ma'juj tu akan ada datang. Sifat Dajjal tu pun akan dah. Dajjal ni sifat dia adalah sihir penipu. Sihir penipu tu watak dalam diri kita, iaitu watak apa? Watak suka memfitnah, melaga-lagakan. Itu watak Dajjal. Watak iblis sombong dalam diri kita, sombong. Watak Ya'juj-ma'juj, dia tak ada peri kemanusiaan. Kita tengok salah satulah, kita tengok itu dulu apa, zaman Pak Lang apa, komunis. Komunis tu adalah sifat makna manusia yang dipanggil Ya'juj-ma'juj. Sebelum yang original yang apa, yang besar tu keluar, itulah. Dia tak ada beragama, dia tak peduli, dia siapa depan dia, dia sapu dia. Dia tak ada belah kasihan. Itu sifat, salah satu sifat yang dibawa oleh watak Ya'juj-ma'juj. Jadi kita tahu semua watak-watak tu semua. Semuanya ada dalam, sekarang ni sudah ada. Cuma lagi yang besar tu belum keluar. Dan tak lama lagi akan keluar. Jadi yang kita risau tu ada dalam diri kita tu tadi. Itu yang saya cakap tadi, perlu ditembok. Yang dalam diri kita, yang dikatakan iblis, yang dikatakan Ya'juj-ma'juj, Dajjal, kan? Kesombongan macam iblis. Bila kita dengar ceramah-ceramah apa semua, cerita, kita macam iyalah tak nak dengar lah, ibaratnya gitu. Sebab apa kita kata kita dah tahu dah. Lepas tu kita rasa kita lagi hebat. Itu cuma kesombongan tu. Jadi kalau ada sifat-sifat yang suka memfitnah, mendengki, menipu, membohong, riba punya sifat, kan? Itu maknanya sifat-sifat Dajjal. Suka sihir orang, menipu orang, silap mata orang, suka. Itu sifat mana ada dalam diri kita tu, sifat Dajjal. Kalau Ya'juj-ma'juj, kita nak tak kira, tak ada keberi kemanusiaan. Lantaklah kau tak makan, kau tak minum, kau janji aku dapat apa yang aku nak. Itu Ya'juj-ma'juj. Ada semua sifat tu, maka nak dibuang tu, nak dicairkan dengan la ilaha illallah, kena jumpalah Zulkarnain. Orang yang dapat petunjuk Allah, yang boleh beri penunjuk. Maknanya semisal macam Zulkarnain itu adalah orang-orang yang diberi kekuasaan oleh Allah. Iaitu selepas Nabi, tak ada lagi Nabi, dia panggil al-ulama warasatul anbiya. Cari betul-betul yang bertaraf, yang dikatakan tadi arif billah, mesti yang dimaksudkan Rasulullah waris itu adalah mesti kenal diri, kenal Allah, itu nombor satu. Baru mereka akan tahu. Mereka juga akan nak bagi kepada kita, iaitu Allah, bukan ilmu Allah lagi, Allahnya. Dia nak bagi kita faham tentang Allah dan dapat berkehidupan dengan Allah SWT. Selagi kita tak dapat, selagi tu kita tak faham nanti. Quran ni nak pakai macam mana, hadis ni nak guna macam mana.
Kita hanya hafal hadis banyak-banyak Quran, tapi kita tak tahu nak gunakannya. Tapi bila kita jumpa orang al-ulama warasatul anbiya ni tadi, iaitu para wali-wali Allah, mursyida tadi, mursyid, maka kita akan diberi kepahaman oleh Allah dengan cara dia mendidik kita supaya membuang keakuan diri. Bab kata Imam Ghazali sebelum dia mendapatkan mursyida tadi, mursyid, dia kata macam seolah-olah dia dah cukup dengan ilmu. Tapi bila dia jumpa dengan mursyida dia tadi, dia belajar, maka baru dia tahu rupanya ilmu dia tu tadi tak ke mana-mana. Baru dia rasa betul-betul puas bila dia betul-betul dapat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia jumpa guru mursyid dia Imam Ghazali, baru dia puas hati. Selama ni hari, ya Allah, ruginya aku ni. Rugi dia kata lagi. Tapi bila dia dah dapat mursyidah, baru ya Allah, dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruginya tadi sebab dia rasa macam dia bersandar kepada ilmu, rupanya ilmu tu tadi tak akan beri kepuasan kepadanya, tidak akan sampai kepada mengesakan Allah, melainkan daripada Allah SWT. Ilmu hanya kenderaan untuk sampai seolah-olah ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, ke hadrat pintu Allah Subhanahu Wa Taala. Ibaratnya Sidratul Muntaha, sampai di situ aja, macam malaikat Jibril, sampai di situ aja. Kalau dia masuk lagi lebur. Dan sifat ilmu tu sampai di situ aja. Bila sampai di situ, maka kita letakkan kenderaan ilmu kita, macam kita parking kuda kita, baru kita menunggu buka pintu tu. Yang boleh buka pintu tu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna hakikat sebenarnya. Bila kita faham, barulah ya Allah, Imam Ghazali kata, bersyukur kepada Allah Subhanahu. Nikmatnya tadi bila kita dapat kenal Allah Subhanahu Taala. Inilah kita, jangan sampai kita tertipu. Itu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita. Allah Taala kata, tahukah aku nak bagi tahu kepada engkau Muhammad. Tapi Muhammad, kau bagi tahu. Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Qul, Muhammad katakan. Jadi Nabi Muhammad katakan, apa dia ya Allah? Satu hal, aksarina a'mala, pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan, maknanya amalan dia, amalan orang yang paling rugi, paling rugi. Apa dia? Mereka ni menyangka ketika di dunia ini dia melakukan ibadah sana, melakukan puasa, macam-macam dia lakukan ibadah lah ibaratnya. Macam-macam. Tetapi di sisi Allah, Allah tidak menerimanya. Ini Allah Ta'ala kata, Kul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Muhammad katakan. Makna kalau Allah dah suruh Nabi Muhammad kata, ni penting. Sebab manusia banyak menyangka dia dah melakukan banyak amalan. 60 tahun, 70 tahun aku beramal. Qiyam mulai hari-hari tak putus. Solat berjemaah, bagus semua tu. Tapi dia menyangka lagi bahawasanya amalan dia tu tadi bagus. Padahal di sisi Allah itu paling buruk. Sebab apa? Dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Dia menyangka ilmu amalan yang dibuat, ilmu yang banyak, dia rasa dia. Itu dimaksudkan, maknanya Allah suruh Nabi cakap, Kul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Manusia yang maknanya paling rugi amalan dia. Ahsarina a'mala, paling ruginya amalannya. Apa dia? Itulah manusia yang dia menyangka ketika dia di dunia ini dia
amalan dia yang lakukan amalan-amalan tu tadi. Inilah saya maksudkan tadi, bahawasanya bila kita tak kenal diri, tak kenal Allah, Imam Ghazali bila dia dah kenal diri, kenal Allah, baru dia rasa, ya Allah, selamat aku. Inilah sebenar-benarnya, dia kata. Jadi beruntungnya dia. Jadi inilah sebenarnya. Bila kita dah dapat ni tadi, segala amalan-amalan yang kita lakukan, ilmu-ilmu kita semuanya adalah bukan hak kita. Semua tu adalah semua hak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada, kita tak ada. Yang ada hanya Allah. Itu makna beruntunglah kita bila kita duduk di situ. Jangan kita sampai nanti di sana di hari pembalasan baru kita tahu. Rupanya kat dunia kita tak ada apa-apa pun. Sebab apa? Ya Allah, kan aku begini-gini, aku amalan aku 60 tahun, aku 70 tahun. Ya Allah, aku pergi macam-macam, buat haji lah, buat umrah lah, aku bersedekah. Mengapa tak ada apa-apa ya? Sebab Allah Ta'ala kata, aku dah balas. Aku dah balas di dunia. Apa kenapa engkau minta? Sebab apa saja yang kau lakukan di dunia, yang kecil atau yang besar, yang saghir wa kabir, semuanya ada dalam kitab tu. Bertulis semua. Orang-orang yang bersalah akan melihat, benar ya Allah, tak ada yang tertinggal. Jadi bila dia bagikan kitab, baru kita tahu selama ni rupanya aku beramal tu aku nak imbalan, maka imbalan tu telah Allah bagi di dunia. Dan maka tu Allah akan bagikan kepada kita amalan kita kosong, tak ada apa dah. Sebab kita nak bukan menyembah kepada Allah, tetapi kita rasa kita yang melakukan amalan itu tadi. Sedangkan Allah yang memberikan kepada kita itu kudrat dan iradat ilmu, kita sangka kita tu yang saya cakap tadi. Tak ada apa-apa nanti pada kitab kamu, kitab kebaikan kamu, tak ada apa-apa, kosong. Allah Ta'ala kata. Jangan disalahkan Allah. Allah tak zalim. Sebab dalam kitab tu semua ada apa yang telah kita lakukan. Tak ada yang tertinggal. Jadi kalau orang-orang yang melakukan kesalahan tu tadi, baru dia sedar bahawasanya, ya Allah, kesilapan aku, ya Allah, betul semua ada, yang kecil atau yang besar, ya Allah. Jadi kita rasa, ya Allah, hidup tak boleh dah. Maka tu sekarang ni Allah suruh kata Muhammad kepada manusia tu. Seburuk-buruk, sepaling teruk manusia adalah dia menyangka dia berbuat amalan yang soleh. Padahal itu adalah amalan-amalan yang membawa kepada hak keakuan di dirinya. Perhatikan betul-betul. Ini buktinya banyak terjadi, dan Rasulullah SAW juga cerita, dan Allah sendiri suruh Rasulullah, kul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Muhammad katakan. Katakan pada siapa? Kita semua ni. Tahukah engkau manusia apa yang paling rugi amalannya? Inilah bila dia tak kenal diri, tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu jangan kita lari tajuk, kita harus kembali. Imam Ghazali yang tinggi ilmunya tu tadi pun, ya, orang dah ramai minta fatwa, dia pun mesti pergi menuntut ilmu ni balik. Baru dia tahu rupanya bila dia dah belajar kenal diri, kenal Allah, baru dia faham. Selama ni dia ingat dia dah kenal diri, kenal Allah juga. Macam kita orang yang tak belajar kenal diri, kenal Allah. Oh, aku dah buat ni berpuluh tahun, takkan aku tak kenal Allah. Dia kata gitu juga. Itu dimaksudkan Nabi, Allah suruh cakap begitu juga manusia tu. Dia menyangka dalam kehidupan dia tu, amalan dia tu tadi cukup baik, diterima oleh Allah. Dia rasa dia yang melakukan. Padahal kalau dia belajar, baru dia tahu bukan dia yang melakukan. Ibadah tu abdi, itu adalah Allah yang mengabdikan dirinya pada dirinya. Bukan ada dua. Nak menyatakan dirinya menyembah,
dirinya. Bila kita tak belajar, memang kita ingat kita yang menyembah Allah. Mana layak kita sebagai hamba menyembah Allah. Yang layaknya adalah abdi. Abdi itu siapa? Dialah yang memberikan kepada kita, iaitu sebagai hamba, dia bagi kita hidup, dia bagi kita kuasa, dia bagi kita ilmu, dia bagi kita kehendak. Jadi abdi ni dia tahu bahawa dia tak ada apa. Jadi yang dia lakukan, dia berdiri tu solat tu adalah engkau yang mendirikan aku. Engkau yang memperlakukan aku, bukan aku memperlakukan kepada engkau. Faham baik-baik tu. Ni Allah perjelaskan pada kita. Jangan sampai mengaku engkau rasa engkau melakukannya kepada Allah. Salah. Itu satu kesyirikan. Seolah-olah Allah tu memerlukan dia tu disembah. Kita tak faham. Ini dimaksud Rasulullah, qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Surah Kahfi. Kata Muhammad, katakan. Jangan sampai dia merasakan dia melakukan amalah itu tadi. Banyak manusia yang ke situ. Dia susah nak berpindah. Mana boleh aku yang ada kekuatan, aku yang sembah Allah. Dia nak juga mengaku dia yang melakukan ibadah. Susah tau. Kita ni alhamdulillah, Allah beri kita keyakinan dari sisi Allah. Bahawa kita tidak ada hidup, tidak ada kuasa, tidak ada kehendak, tidak ada ilmu, tidak ada kalam, tidak ada yang melainkan yang ada hanya lahul maujud. Alhamdulillah, betul kita pegang la ilaha illallah, betul kita pegang la haula wala quwata illa billahil. Maukah kita dapat al ulama warasatul baru dipanggil mewarisi. Ini baru ilmu yang sejati. Maka mudah ilmu-ilmu lain yang datang, semua kita akan mengesahkan Allah. Banyak mana pun yang datang kepada kita, tetap kita akan mengesahkan. Sebab kita dah dapat warasatul anbiya. Tapi kalau tak dapat warasatul anbiya ni tadi, ini saya cakap tadi, Muhammad katakan kepada mereka, apa ya Allah? Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Tu. Sebab apa? Paling rugi. Kalau Allah dah kata rugi, itu dah rugi. Ini paling besar, aksarina. Besar sangat dia punya kerugian. Amal itu jadi rugi sebab menyangka dirinya melakukan. Dia perhatikan surah Kahfi itu balik supaya kita dapat amaliakan, bukan sekadar baca. Jangan kita meletakkan dalam setiap ibadah kita. Kita menghulurkan sedekah, kita menghulurkan pertolongan, iaitu orang yang datang tadi membawa kuih. Kita nampak jejak Rasulullah di belakang. Itu yang saya tak sanggup. Kita nampak penglihatan yang diberi oleh Allah. Nampak macam orang tu membawa kuih. Tapi sebenarnya di sisinya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti orang pesenda-sendakan kalau kita cakap, oh betul ke Rasulullah ni pernah datang ke dekat Berseri Perlis ni? Orang pesenda-sendakan. Tapi dia tidak faham bahawa Rasulullah SAW ni dia laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi. Mana faham laqad ja'akum, telah datang. Dia sentiasa telah datang. Min anfusikum, kepada diri kita semua. Tetapi apabila kita ada keakuan-keakuan diri, maka kita tidak akan nampak dia datang. Dia sentiasa datang. Di mana pun boleh dia datang. Di mana pun. Tapi syaratnya tadi adalah buangkan keakuan diri. Maka kita akan nampak. Kita akan nampak Allah, kita akan nampak Rasulullah. Kita akan nampak orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya walaupun dia tu seorang kuih, tapi dinampakkan dengan wangian-wangiannya tadi datang. Jadi itu yang tadi
Nak juga kita belikan juga. Pasal apa? Kita nampak tu tadi. Tak nak kecewakan, makna ada bersama Rasulullah tu tadi dengan dia. Makna tak nak kecewa dia keluar daripada rumah kita seolah-olah tak ada apa yang kita nak bagi. Maka itu yang tak sanggup suruh pergi kejar, suruh bagi juga. Sebab nampak jejak-jejak yang dipijak tu adalah bersama dengan datangnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azim. Ini satu, bukan boleh diperbuat-buat ataupun digambar-gambarkan. Bukan. Jangan ingat saya hanya gambar-gambarkan nak biar pengaruh. Tak ada. Ini original. Dan tak boleh diulang lagi. Besok dia datang bawa kuih lagi, orang tu juga. Dia tak boleh. Tak semestinya. Jadi jangan dibayang-bayangkan. Sekali lagi kalau dia datang, tak boleh. Itu ialah sekali tu. Nanti lain kali kita tak tahu. Suasana tu adalah suasana Esa Allah. Tak boleh ada dua macam tu juga. Dia mesti waktu tu sekali, lepas tu dah. Lain kita tak tahu cara macam mana yang Allah Ta'ala nak bersamakan tadi. Datangnya laqad ja'akum rasulun minna. Ada spontan begitu je. Bukan boleh dibuat-buat. Itu yang original. Maka itulah saya cakap tadi. Kalau kita tak mengaji ni, kita ada keakuan diri, tak boleh. Dia tak boleh ada walal talbisul haqqa bil batil. Allah Ta'ala kata tak boleh campur yang hak dengan batil. Sikit pun tak boleh. Yang batil tetap batil, yang hak tetap. Jangan dicampur. Campur ya habislah kita. Duit kita tu duit yang halal, kita bekerja, berniaga. Kemudian tu kita buat duit tu pergi main judi. Jadi rezeki yang halal tu yang elok jadi rosak bercampur dengan duit judi kita main judi. Minta maaf. Jangan. Tak boleh, sikit pun tak boleh. Apatah lagi kita campur dalam riba ni tadi. Habis kita. Duit yang halal kita jadi rosak. Tu tadi. Kita lah dalam masak-masak satu kawah tu tiba-tiba lah diorang letakkan tadi, tiba-tiba lah kata diorang letakkan seketul babi ya dalam tempat masak daging korban ke daging apa. Kita masak, tiba-tiba orang letak lah kata. Dia kata aku dah letak daging babi dalam ni. Nak makan tak kita? Nak makan tak? Nak? Tu. Sikit itu. Tu maksudnya wala talbisul haqqa bil. Allah bagi naluri pada kita. Kalau yang hak dengan batil, sikit je batil campur kat hak pun tetap tak boleh. Inilah kehidupan kita. Naluri yang Allah bagi cantik dah, bersih. Tapi kita kotori, kita biarkan kotori, campur aduk. Yang babi jelas babi lah, khinzir tu memang kita nampak lah haram lah dimakan kan. Tengok haram tak babi tu? Tengok tak haram betul. Tapi jangan dihina kan. Kita tengok tapi jangan dihina lah. Apalah Allah Ta'ala jadikan babi. Tak boleh. Salah kita tu. Tapi kita jangan gunakan. Allah jadikan. Jangan gunakan dia untuk kegunaan lain. Bukan untuk kita makan. Kita tak boleh campur adukkan itu dari haram. Kerana akan memiliki sifat yang seperti babi tu tadi. Sifat dia apa? Menyondol dia. Makan apa kau bagi pun dia makan. Dia tak kira lah. Dia sodok je. Jadi jiwa kau bila makan akan ke salah satu dia. Dan salah satu je setan masuk dalam, bila azan, setan akan masuk dalam babi dan juga anjing. Jin-jin yang kafir pun boleh masuk dalam babi atau anjing. Itu maknanya kita tak boleh. Sifat yang tadi. Sifat yang batil. Jadi kita tahu, najis. Kita tengok babi pun kita, khinzir pun kita. Jadi geli kan? Geli. Tapi sebenarnya dia tak boleh dimakan. Tengok kita, jangan hina dia. Kemudian, itu dikatakan haram. Tapi bila kita pecah amanah, haram tak? Pecah amanah, haram tak? Tapi kita tak rasa macam geli kan? Tak rasa macam, tak boleh. Babi, macam babi. Babi haram. Pecah amanah pun juga haram.
Itu lebih bahaya lagi daripada khinzir tu kita nampak haram dimakan. Tapi bila melakukan pecah amanah, itu lebih bahaya, kita babitkan orang ramai. Itu baunya busuk. Baunya busuk. Kalau tak bertaubat, matinya busuk sangat. Maknanya kalau di padang mahsyar nanti, ke akhirat nanti, orang yang tak sempat bertaubat, dia dah buat pecah amanah ni, bau dia busuk, orang tak mau dekat. Sebab orang akan jauh, sebab orang tahu dia ni banyak makan duit rakyat. Sekarang ni saya bukan salahkan pemimpin-pemimpin ni, politik ni, saya tak ada. Maknanya saya nak peringatkan, jangan buat dah. Jangan buat dah. Ini dosa nak suci dia susah. Hati kau akan jadi keras sebab masalah je kau babit dengan orang ramai. Kalau kau makan babi je, kau bertobat, kau dengan babi tu tadi maknanya kau dengan Allah. Betul? Tapi ini korupsi. Ini adalah satu pecah amanah dan kau amaliakan macam kau rasa kau tak bersalah. Tapi orang-orang ahli Allah, dia akan bau busuk kau kat dunia tu, dia dah bau dah. Tapi dia takkan aibkan kau. Tapi dia tahu dah, engkau ni banyak pecah amanah. Ya? Kita tengok. Banyak. Kita tengok dalam, ya Allah. Saya ni, ya Allah. Saya tak sanggup. Tak sanggup. Maknanya, nak melihatkan tadi kemungkaran ni tadi, saya tak sanggup lah. Sebab saya nak tahu nak cakap lah macam tu. Bencinya sangat, benci pada itulah benda tu. Sebab kesian orang yang melakukan ni tadi, dia nak bertaubatnya susah. Sebab makin lama dia pecah amanah, riba, seangkatan benda yang Allah Ta'ala benci ni, maknanya tak cium bau syurga, maknanya orang yang maknanya makan riba, mengiyakan riba, suka pada riba. Ya Allah, ini satu haram yang maknanya Allah Ta'ala tak cium bau syurga, maknanya Allah dia benci sangat. Penipu ni tadi, kan? Tu. Ajak orang menipu. Tu tadi. Orang-orang maknanya kerja di bank-bank ni tadi, ini susah. Susah nak keluar daripada. Kalau dah masuk dalam tu tadi, kumpulan riba, kumpulan yang dia pecah amanah ni, dia akan datang penyakit-penyakit lain tau. Bukan mendatangkan kebaikan tau. Satu aja kita buat riba ni, dia akan mengundang lagi tadi. Punca tadi engkau nak riba tu adalah pertama keakuan diri. Itu kau dah salah. Keakuan diri kau pergi pada riba. Riba tu nanti dia akan menjemput lagi penyakit-penyakit yang lain. Pecah amanah boleh. Menipu lagi. Tadi dah riba menipu, dia nipu lagi. Sumpah lagi. Berapa banyak haram dia dah. Makna dia dah banyak. Ya Allah. Babit orang ramai. Penipuan dia babit orang ramai. Itu pasal orang-orang yang begini, dia nak keluar daripada akuarium kebatilan tu, dia nak keluar susah. Kita tengok. Jadi dia, ya Allah, melainkan Allah betul-betul, dia betul-betul jujur, betul-betul dia ni minta kepada Allah betul-betul. Baru Allah perlihatkan tu. Tapi masih lagi susah. Saya pernah ada satu kawan tu, dia kata 15 tahun dia duduk dalam bank pegawai, dia naik dia kata. Dia diperlihatkan oleh Allah. Dia kata dalam bank ni, ya Allah, daripada bawah sampai ke atas najis, dia kata. Menipu je. Lagi atas lagi paling banyak penipu lagi besar ni. Sampai kepada bos dia, iaitu Yahudi. Bank ni siapa punya? Yahudi punya.
Ya, ke mana pun kita letak Islam ke apa benda, muamalat ke apa benda, tetap juga dia hala kepada bank negara ke arah bank dunia, iaitu Yahoo. Sistem dia tetap sama juga. Dia itu penipuan. Kita kata Islamik, apa ni, yang jenis tak Islamik tu tak tinggi interest dia. Yang Islamik pula lagi tinggi pula kena bayar. Pelik betul ni tu. Atau kita kata Islamik apa ni, lagi teruk penyangak, penipu dia, pembohong. Itu yang berlaku sekarang ni. Jadi kita bukan maknanya menyalahkan, tapi kita kata ini satu bentuk kezaliman dan orang itu saya kesian. Kamu tak muak-muak ke makan yang macam tu punya makanan? Tak muak ke? Ibarat tadi tinggal masak nasi apa daging kawah korban, gulai kawah kat Kelantan tu, macam-macam ada. Tiba-tiba ada segetul orang tu kata aku dah tahu daging babi dalam ni. Kau nak makan tak? Tapi kau boleh dalam haram, dalam pekerjaan ini lebih bahaya lagi. Kamu tak rasa jijik, kamu terus mengamaliakan. Tak muak ke kamu makan benda macam tu? Kamu bayangkanlah seketul babi dalam, tapi kamu tak bayangkan dalam keadaan ini. Kamu hanya pandang makanan. Padahal itu lagi teruk. Penipuan tu tadi riba, dan itu termasuk benda yang Allah Ta'ala benci, haram. Aku tak reda, tak rela. Tapi kita pula rela pula. Bahaya tak bahaya tu tadi. Kita terus gunakan hasil-hasil daripada riba tu tadi, kita jadi seronok pula. Maka tu sebab itulah kita dapat penyakit yang paling berat. Apa penyakit dia? Hati kita mati, tak mau nakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itu bertaubat cepat, kembali kepada Allah. Sebelum nanti sakaratul maut sampai, jangan menyesal. Ada kawan saya tu, dia keluar juga, ya Allah, bini dia mengamuk. Dia kata, abang gaji dah tinggi, mengapa keluar abang? Tak, abang kena keluar, abang tak tahan. Allah tunjukkan gini-gini, abang dah tak tahan dah. Geli abang nak makan duit ni. Rasa ya Allah tak sanggup nak bagi anak-anak isteri abang makan. Abang sangguplah meniaga ais batu campur kosong, pasang apa stall ke, daripada tak sanggup dah. Allah tu Allah tunjukkan. Keluar dia. Bila dia keluar, dia rasa macam satu beban keluar daripada badan dia, Allah keluarkan. Ya Allah, dia rasa bahagia. Dia ibadah best. Anak-anak jadi baik, tak nakal. Walau gaji dia kecil, tapi dia rasa tenang. Boleh buat ibadah 5 waktu. Pergi masjid, pergi surau. Bahagia dia sebut nama Allah, terasa syok. Ya Allah, terima kasih ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Daripada aku duduk dalam akuarium Yahudi lanatullah tu ya Allah. Sistem-sistem Yahudi ni semua. Selamat, kau bagi aku kekuatan ya Allah. Terima kasih ya Allah. Jangan kembalikan aku balik ya Allah. Punya dia seronoknya tadi. Tu tadi. Ni saya nak bagi tahu sebab saya kesian. Ya. Terutama orang atas-atas ni. Semua kita akan terbabit. Kerana mengiyakan riba. Kita mengiyakan aja pun kena juga. Terkena juga percikan tu. Tu tadi kita beli kereta, kena ada insurans, riba juga dalam insurans tu. Terkena juga. Tapi tak apalah, tu kes dah terpaksa. Ini kita tak ada rasa apa pun. Ya, kita nak beli insurans lagi. Beli insurans. Ya Allah, ini dah melampau maknanya. Kalau itu kita terpaksa, tak apa lagi, darurat katakan. Ini dah bukan kes paksa, kita jadi seronok pula. Beli insurans ni, beli insurans kita. Padahal insurans tu sendiri adalah insurans ada riba. Apa makna riba? Penipuan. Duit kita dia nak, bila jadi apa-apa, macam-macam dia kata. Tak boleh keluar lah, tu lah, ni lah. Accident ni kenapa? Kena bedah siasat, kena apa? Ya Allah, lunyai dia kita bagi. Duit kita dia nak bulan-bulan, tapi bila kita minta nak claim balik, susah. Kan penipu kan. Jadi insurans kita adalah insurans Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita bersedekah. Insurans kita
sedekah dapat menyelamatkan bukan insurans. Insurans tu Yahudi. Tapi kita dah terpaksa tu dah cakap. Masih lagi kita berterusan. Yang mengaku-mengaku ulama-ulama kata tak apa, ini ada ni kita islamikkan insurans ni. Ya Allah, itu bukan ulama. Itu bukan ulama. Dah fatwa mufti apa semua dah pakat. Itu bukan ulama. Itu orang yang pandai tapi jahil tentang Allah. Pandai ilmu ni pandai tapi dengan Allah dia jahil. Dia bukan ulama. Orang ulama dia tak jahil dengan Allah. Itu warasatul anbiya. Jadi kita tersalah menilai. Kita ingat yang Islamikan bank tu ulama, mufti, itu semua bukan. Tu ahli pandai-pandai menipu je. Ya, minta maaf saya cakap. Ya, sebab saya gelilah. Saya dah sejak merdeka sampai sekarang tak ubah-ubah lagi. Tak ada pun kita nak buat Islam punya betul-betul untuk simpan duit Islam punya orang Islam. Dan cara yang betul-betul. Nak ikut sistem dia juga. Cara tu cara penipu. Bank tu. Kita buat kita punya yang betul. Ada orang yang nak buat yang betul. Orang kita juga entam. Jangan buat ni. Kita bunuh pun ada. Ada kisahnya dulu. Tahun berapa? 60-an ke apa? Nak buat bank sendiri lah konon untuk Islam. Yahudi ni upah orang kita juga. Bunuh dia. Mati. Sebab apa? Memang tak boleh. Punya macam seolah makhluk ni jadi Tuhan dah. Kita kata takut pada Allah. Padahal penipu, kazib Allah Ta'ala kata. Kau biarkan kezaliman ni. Aku bagi kau ilmu. Engkau hanya guna ilmu. Engkau tak takut dengan aku. Patutnya orang berilmu tu darjat dia tinggi. Tapi engkau tak takut. Sebab engkau tak kenal diri, tak kenal Allah. Kalau kau kenal diri, kenal Allah, Rasulullah akan kata, aku yang paling takut pada Allah sebab aku yang paling kenal. Jadi kezaliman-kezaliman ni harus kita lawan. Harus kita. Si Haji ni beraninya. Ya Allah. Ini, ada yang mati ni. Allah. Kematian itu bukan perkara yang perlu kita takuti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap kita akan mati. Yang mustahaknya mati kita ni mati dalam membela kalimat la ilaha illallah. Bukan mati terus mengikuti sistem Yahudi laknatullah tu. Jadi siapa nak nasihat kita hari-hari kita dengar di masjid, surau, di mana-mana, semuanya kebanyakan hanya ikut. Kebanyakan gitu. Jadi kita nak dengar yang benar-benar punya. Yang betul yang kita kata hari-hari berbelas kali di hadapan Allah, kita kata siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang Allah Ta'ala suruh ikut adalah jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, orang siddiqin, orang soleh, orang yang kenal diri, kenal Allah. Jadi jalan itu yang kita minta, jalan yang benar tu dah ditunjukkan. Jalan tu adalah membasmi kezaliman. Asidau alal kufar. Nanti Allah tanya kita, bagaimana kaifa bila engkau melihat kezaliman? Engkau tahu kan, wahai ulama? Engkau tahu kan? Tak kira engkau belajar, engkau tahu Allah bagi membezakan antara hak dengan batil. Bagaimana keadaan kaifa? Keadaan diri engkau apabila engkau melihat. Allah akan tanya nanti, kau tak ada ke rasa? Kau biarkan ya Allah, engkau tak ada rasa itu. Engkau dah tak terasa pun kezaliman tu kezaliman. Bila engkau dah tak rasa kezaliman tu, maka bersiaplah akan turunlah pemimpin-pemimpin yang lebih zalim lagi. Sebab kita membiarkan orang alim-alim, orang pandai-pandai, ya. Itu tadi. Kau biarkan kezaliman ni terus menerus daripada sejak merdeka sampai sekarang. Kau biarkan sistem Yahudi itu berjalan terus. Perbankan, persekolahan,
dalam kerajaan dan macam-macam. Ini maknanya bukan saya cakap saya berani, bukan. Saya dah naik muak dah. Saya dah naik lawyer saya dah. Ya. Tak apa benda dah. Tak apa benda ni sekarang ni. Kita sebenarnya bercakap ni tadi di hadapan Allah ni menipu. Kita tak sedar dah. Kita ni kita tadi nak jalan yang betul-betul tu tadi, tapi cuma kazib, kita penipu. Kita ni takut dengan makhluk, bukan takut dengan Allah. Kalau kita takut dengan Allah, kita akan tanya, ya Allah, mengapa ni benda, beri kekuatan ya Allah. Allahumma arinal haqqa warzuqna tinab wa arinal batilan batilah warzuqna. Ya Allah, kurniakan kepadaku, perlihatkan kepadaku kurniaan-Mu, iaitu dapat melihat yang hak itu hak, dan beri kekuatan kepadaku untuk mengikuti hak tu. Dan ya Allah, perlihatkan kepadaku yang batil, yang salah, riba ke, sistem Yahudi ke, yang batil tu ya Allah, batil, dan beri kekuatan kepadaku untuk menghapuskan ataupun menjauhkannya. Oh, kemain kita doa. Tapi bila berada di dalam keadaan yang sebenar, kita buat-buat macam kita lupa doa tu kita di hadapan Allah. Allah tanya, bagaimana engkau doa? Bagaimana engkau nampak ni? Yang hak, mengapa engkau tak ikuti? Mengapa ni kezaliman kau tak nak mencegahnya? Padahal kau doa dengan aku. Aku dah bagi kekuatan. Penipu. Allah kata kita penipu, kita tak takut ke? Allah kata kita penipu. Kalau orang lain kata kita penipu, kita marah. Ini Allah kata kita penipu tau. Sebab memang betul kita penipu. Kita bukan takut pada Allah, kita takut pada makhluk. Jadi bila kita nak betul-betul ni, bila kita nak betul-betul dengan Allah, nampak sangat kita beribadah, kita tak merasakan Allah. Kita beribadah hanya kita nak imbalan-imbalan. Sebab kita tak nampak Allah. Itulah seburuk-buruk amalan. Dia beramal, dia tak nampak Allah. Dia rasa dia yang buat. Dan dia nak imbalan itu, ya Allah, aku dah melakukan 60 tahun ibadah. Apa kau nak balas ya Allah? Kurang hajar. Itu namanya orang yang paling rugi. Ini saya nak bagi tahu, maknanya kita kena berubah. Tak lama lagi ni nanti Imam Mahdi dah ada dah ni, tunggu ditabalkan nanti. Maknanya ditabalkan yang betul-betul 3 kali ni nanti. Ni dah 2 kali, 3 kali ni dah memang dah akan jadi. Jadi itulah saya cakap tadi, saya berani, bukan kata saya berani, tetapi saya kesian. Kesian saya tengok kamu orang tak jemu-jemu ke. Melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri tidak mahu. Allah tu sayang kepada kita, dia tak bagi kita buat sebab Allah sayang, tapi itu yang kita buat tak jemu-jemu, tak serik-serik ke kita, tak rasa loyal ke kita. Bangkitlah kembali. Allah sentiasa menerima kita. Asalkan kita betul-betul faham, ikhlas, jujur. Aku menyesal ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, beri aku kekuatan. Pasti Allah akan beri kekuatan. Cuma kita ni degil, suka berbala-bala, tangguh-tangguh. Nantilah. Nanti jangan tak sempat pula. Kau tahu ke kejap lagi hidup nyawa kau lagi? Besok, lusa tahu ke? Jadi ini peluang dia, tak kira daripada tinggi mana pun darjat kamu sampai ke bawah, kembali kepada Allah. Bagi mereka yang belum kembali betul-betul kepada Allah, sekarang ni juga kembali. Kerana Allah tak pernah pun tinggalkan kita, tak pernah paling pada kita pun. Mengapa kita boleh berpaling kepada Allah? Allah memberikan kita macam-macam nikmat. Hari ini saja tak mampu kita hitung nikmat dia, kita boleh berpaling pada Allah. Tak ada siapa boleh kita bagi nikmat hidup, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat macam-macam nikmat. Allah yang bagi, kita tak hargai nikmat yang paling besar yang Allah bagi hidup. Maknanya kita lupa bahawasanya nikmat paling besar tu Allah, sampai kita ambil nikmat yang percikkan-percikkan yang bawa kita kepada jauh pada Allah, mensekutukan Allah. Sudahlah tu, sudah, kembalilah. Allah sentiasa menunggu, memanggil kita, menanti kita. Sayang hamba dia, sudahlah tu.
Memang kita manusia ada banyak buat silap, tapi kembalilah, sudahlah. Jangan terus duduk di dalam keadaan akuarium undang-undang sistem Yahudi. Jangan teruslah. Sudahlah tu ya. InsyaAllah saya cukup sampai sini dulu. Kita minta yang lain Pak Lang juga Syekh Latif dan Puan Sadia untuk memberikan sikit pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan hidayah, taufik, inayah, dengan rahmat, kasih sayang dan dengan keizinan, kerahiman Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala meletak dan menyusun, mentadbir kita berada dalam majlis talk mengenai diri dan kenal Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala ini. Majlis meninggikan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Majlis kita nak usahakan supaya kita nak tanggalkan, buang keakuan diri, nafikan keakuan diri kita dan isbatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengesahkan dirinya sendiri, azali dan juga abadi. Allah Subhanahu wa taala zat yang mempunyai kehidupan. La hayyun. Kita tidak ada kehidupan kecuali kehidupan yang Allah SWT kurniakan. Tidak ada pendengaran juga, tidak ada penglihatan, dan tidak ada sedikit pun kekuasaan, kudrat kecuali dengan kudratullah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak tanamkan keyakinan ini dengan hakul yakin, dengan keyakinan yang sebenar-benarnya bahawa Allah SWT lah yang buat segala-galanya, yang memberi segala-galanya, dan juga yang mengaturkan, mentadbir seluruh kehidupan ini, seluruh alam ini, seluruh kehidupan kita daripada sekecil-kecil sehingga sebesar-besar kehidupan kita 24 jam, semuanya di dalam pentadbiran, di dalam susunan dan di dalam peraturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita nak yakinkan. Dan alhamdulillah, masya-Allah, apabila kita yakin dengan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah ini, maka kita akan berada dalam benteng, di dalam pemeliharaan Allah SWT. Juga kita akan berada dalam ketenangan, keamanan, yang mana kita tak akan ada kerisauan ataupun kebimbangan. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi itulah yang kita nak ajak diri kita dan ajak seluruh kawan-kawan dan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tak kira siapa saja, yang selalu ditekankan oleh ustaz kita supaya sama-sama kita membantu agama Allah SWT ini. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Apabila kita sama-sama membantu agama Allah SWT, membantu menegakkan kalimah Allah Ta'ala, membantu mengesahkan Allah SWT dengan hakul yaqin ini, maka Allah SWT akan membantu kita. Allah SWT akan kenalkan dirinya. Jadi bila kita ada kesediaan untuk mengenal Allah SWT, barulah Allah SWT akan kenalkan dirinya. Allah SWT akan mudahkan jalan-jalan untuk kita lebih hampir, lebih dekat dengan rahmat Allah SWT itu, insya-Allah. Itulah sedikit perkongsian pada petang ini, insya-Allah. Subhanakallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
limpahan kurniaan Allah pada petang yang mulia ini dapat kita bersama-sama diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan nakkan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana Dia mengesahkan dirinya sendiri. Kita tak layak nak mengesahkan Allah, tapi sebenarnya Dialah cukup dengan diri Dia yang esa, yang tunggal. Kalau kita belajar bab tauhid, asas tauhid, inilah yang sebenarnya. Tidak mengatakan dua, menduakan tu menyatakan syirik lagi dalam keadaan diri kita. Jadi saya menampakkan dalam diri saya sendiri. Jadi saya teringat bila diceritakan tentang riba dan sebagainya tadi. Saya teringat judi dan sebagainya tadilah. Saya teringat saya bersembang-sembang dengan sahabat-sahabat saya dahulu masa saya bekerja dulu. Ramai, tapi tak apalah, saya tak sebut nama tak apa kan. Jadi ramai di kalangan sahabat-sahabat saya yang terlibat dengan judi. Dia orang pun mengakulah, sama-sama mengaku, memang tahulah. Jadi saya nasihatkan, dan ada yang tak mengaku pun ada juga. Dalam keadaan ramai-ramai itu saya cuma bukan nasihat, cuma bercakap. Menyentuh bab ni bahawa kalau kita tahu 4D Sport Toto, Sport Toto tu kita beli RM1, saya cakap. Kita beli RM1, kita ada gaji RM1,000. Semua orang sekarang ni kita ada RM1,000 gaji semua. Jadi kita pergi tikam nombor ekor, nombor ekor RM1. Tak kena. Gaji semua RM1,000 ni sama ni. Saya cakap dengan dia. Saya bagi gambaran yang Allah Taala bagikan masa tu. Tapi tak kena. Dan kawan yang kedua, dia tikam nombor ekor, kena. Kan? Sebulan tu kena, sebulan ni tak kena. Tapi banyak yang kena lah. Jadi saya nak beritahu kat sini, adakah berkat duit tu, saya cakap. Adakah berkat duit tu? Sampai kawan saya tunjuk satu beg tu penuh dengan duit. Disebabkan tikam nombor ekor tu menjadi. Jadi saya cakap dalam satu kumpulan tu, saya cakap sama sahabat saya, berkatkah kita, saya cakap. Berkat tak duit tu, saya cakap. Berkat tak keluarga kita tu. Jadi itulah. Walaupun kita tikam nombor tak pernah kena daripada awal sampailah ke 34-40 tahun, kan, tapi tetap tak berkat. Tapi orang yang tak ada kena mengena dengan judi ni, dia benci judi, dia benci riba ni, tetap dia ada RM500 pun sebulan, saya cakap dengan dia, duduk Kuala Lumpur, saya cakap, duduk Kuala Lumpur, tetap akan berkat. Sebab dia mempercayai bahawa benda ni yang akan menghijab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk rezeki anak-anak family semua akan jadi masalah. Yang dikatakan tadilah, sistem bank tadilah, kita bekerja dalam sistem bank tak keluar kan. Ya, kawan saya pun ada kerja bank juga kan. Sampai jadi penggembala kambing sebagai dia jadi penggembala kambing. Lepas tu seorang lagi kawan saya, dia jadi penjual herba di pasar malam. Tapi bertambah maju. Allah Ta'ala bagi rezeki kat dia. Itulah sebenarnya. Kita jangan terlibatlah seperti yang dinasihatkan tadi. Kita jangan terlibatlah dengan benda-benda macam tu. Kita nampakkan benda tu satu benda yang najis. Boleh jauhkan. Kita ialah nak dengar benda macam ni pun jadi malas, jadi itulah, jadi berbantah-bantah, jadi berbalah-balah. Kita rasa kita ada ilmu tinggi, kononnya lah. Bagi saya kononnya lah, itu je lah. Konon je, tapi tak ada apa pun, ilmu pun tak ada apa pun. Padahal ilmu tu ilmu hak Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Itu je sebenarnya. Jadi kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau keras macam mana pun diri kau tetap akan masuk dalam kubur juga. Kan? Itu je. Siapa pun lah, termasuk diri saya lah. Bukan saya cakap saya ni betul ke atau tidak. Kita nak menyatakan nasihat sama-sama supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun tak betul juga. Jadi saya nak mencari yang lebih baik. Mencari yang lebih baik. Bukanlah saya duduk di antara baik dan tak baik. Tapi sebenarnya duduk baik itu tidak merasai ada keakuan diri. Kan? Walaupun kekelemahan saya yang berlaku, tak kira lah hari ni ke, semalam ke, lusa ke, esok lusa, saya tetap menyatakan bahawa itulah. Kalau tak baik tu, itulah. Kita punya yang dikatakan zolam lah. Saya ni sentiasa dalam keadaan tak mampu. Tak mampu saya nak buat perkara baik. Saya terus terang saya cakap, saya tak mampu nak buat perkara baik. Tak mampu saya. Tapi tak apa. Itu kita, sebab tu kita ni tidak boleh duduk di antara baik dan tak baik. Duduk dengan baik je. Kan? Saya bersembang dengan sahabat saya yang mulia dalam WhatsApp tadi. Sahabat saya di KL. Macam itulah. Dia not the
versus di antara baik atau tak baik. Kita ada berlawanan. Jadi saya bermuzakarah dalam WhatsApp tadi, kita tidak duduk di antara baik ataupun tidak baik. Tak baik itu kitalah, keakuan diri kita. Jadi kitalah menelisik dalam diri kita yang dalam ni, yang dari dalam diri kita ni. Saya macam itulah keadaan saya. Saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengatur diri saya. Bukan saya ni diatur, bukan kita ni mengatur, kan? Jadi kita ni bukannya mengatur dalam keadaan kita nakkan benda tu baik je, tak. Saya lah, saya sendiri. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kita ni sebagai yang dikatakan dikontrol oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita mengontrol Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Jadi banyaklah benda-benda yang kita ni terhijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan apa? Keakuan diri. Yang mana banyak dikatakan makna-makna dalam tafsir-tafsiran dalam Al-Quran yang menyatakan keakuan diri itulah yang boleh menghijab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita letakkan benda-benda yang tidak baik itu disebabkan oleh keakuan diri kita. Kita mengaku, dia datang. Kita mengaku, dia datang. Kita yang mengundang, benda tu. Saya nampak diri saya, bukan saya tak nampak orang lain, tapi mudah-mudahan apa yang Allah Taala nampakkan dalam diri saya ni, kita sama-sama berkongsi supaya musuh utama kita adalah keakuan diri kita. Keakuan diri kita. Saya ni bukan kata saya lepas, saya ni masih tak lepas lagi. Jadi sama-sama melihat dari dalam. Bukan senang, bukan mudah nak menakluki diri tadi tu. Bukan mudah. Tapi itulah kita harapkan Allah Subhanahu Wa Taala, kullu man 'alaiha fana wa yabqa. Dialah yang membinasakan diri kita, mematikan dan menghidupkan kembali. Tak ada lagi rasa keakuan diri kita. Itu kita mengharap. Khauf wal ju'. Jadi itulah saya minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak mampu, saya memang insan yang lemah, insan yang hina, insan yang kotor, insan yang tak tahu apa. Banyak kemungkaran yang saya buat. Jadi itulah saya mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan diri saya ni sentiasa Allah Taala mengontrol saya. Kedegilan saya pun Allah Taala, mudah-mudahan kedegilan saya ni dalam kemungkaran saya ni Allah Taala kontrol lah. Saya pun tak mampu. Saya tak mampu nak menyatakan apa-apalah. Nak buat kebaikan pun saya tak mampu nak buat. Tak mampu nak buat. Apatah lagi ibadah-ibadah yang lain. Jadi itulah saya memohon sama-sama kita mendengar ni supaya kita membuang hijab-hijab yang dikatakan musuh yang paling utama, iaitu keakuan diri kita. Sekian untuk petang ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah saya berada di sini untuk mengesahkan Allah di dalam majlis talk ini sebagaimana dia mengesahkan diri dia. Jadi di sini masih lagi berbincang tentang kalimah la ilaha illallah. Hala tujuan hidup itu tak lain iaitu hanya dia sahaja yang ada. Dia menciptakan sekalian makhluk ini untuk menceritakan tentang dia. Jadi bila kita tengok makhluk, kita tengok langit, dia boleh berdiri sendiri tanpa digantung. Dia tanpa diikat, elok tergantung. Jadi kalau bagi siapa yang memikir, tentu takjub tentang kekuasaan Allah. Tidak ada makhluk yang boleh buat seperti itu. Dan kita beralih kepada singa, singa yang diciptakan oleh Allah. Jadi Allah menciptakan singa itu untuk kita rasa gerun kepada dia. Jadi rasa gerun tu Allah masukkan di dalam hati kita supaya Allah yang sepatutnya kita gerun. Takut dengan kemukaan dia kalau kita buat syirik terhadapnya. Begitu juga Allah jadikan makhluknya iaitu bernama manusia. Jadi untuk kita merasa kasih sayangnya. Kalau bila kita makan, dia yang berikan kita kudrat untuk kita menyuap makanan ke dalam mulut. Bila kita rasa nak makan durian, dia berikan kita rasa kehendak untuk makan. Kita rasa sedap. Macam-macam rasa buah ada,
diberikan rasa, pelbagai rasa. Jadi di situ Allah nak kita rasa kasih sayangnya, dan juga Allah nak memberitahu bahawa akulah yang beri engkau kehendak, beri engkau rasa supaya engkau dapat merasa pelbagai makanan yang ada di dalam dunia ini. Tapi bila kita berzikir kalimah la ilaha illallah, tiba-tiba apa yang kita rasa hebat, apa yang kita rasa gerun, apa yang kita rasa kasih sayang tu macam seolah-olah tak sama di mulut dengan di hati. Kita sebut tak sampai di dalam hati. Bila sampai waktu diancam kekurangan wang, kita dah mula gelabah. Diancam atau kita datang penyakit, kita dah mula rasa runsing. Bila kita berseorangan, kita dah mula ketakutan, tidak ada kawan untuk bercakap. Dan pelbagai rasa. Padahal kalau tentang rezeki kita dah tahu Allah dah tetapkan. Padahal kita dah tahu bahawa Allah itu berkuasa atas segala-galanya. Tidak ada makhluk lain yang berkuasa. Pun kita dah tahu. Tapi itu hanya dilafazkan, tidak masuk sampai ke hati. Jadi itulah yang pentingnya kita belajar ilmu kenal diri, kenal Allah ini. Supaya yang di dalam itu kita perbaiki dan terus perbaiki. Sampai kita merasa bila kita sebut Allahu Akbar, kita rasa hanya Dia sahaja yang berkuasa dan makhluk lain tak ada langsung kuasa. Allah yang menjadikan dan makhluk tu dijadikan. Bila makhluk tu dijadikan, bermakna makhluk tu tidak wujud, tak pernah hidup. Yang hidup hanyalah hidup Allah. Makhluk tu hanyalah untuk menceritakan kehebatannya. Jadi moga siapa yang belajar kenal diri, kenal Allah, sentiasa amaliahkan, sentiasa dengar setiap hari ilmu ini supaya apa yang disebut tentang kalimah la ilaha illallah itu meresap ke dalam hatinya, supaya tidak ada lagi syirik, sebab syirik itu adalah satu kesalahan yang besar sangat. Ya, itu sahaja yang ingin saya kongsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal tuju kita tak lain tak bukan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit perkongsian yang dapat saya sampaikan pada hari ini adalah berkaitan tentang olahan-olahan yang telah Allah Subhanahu wa taala beri. Jadi seperti mana kita ni, yang mana kita nak melakukan satu perubahan dalam diri kita, sebenarnya kita tak boleh menyatakan diri kita mampu untuk kita berubah. Jadi apabila kita menyatakan itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi perubahan itu sedikit demi sedikit akan berlaku dalam diri kita tanpa kita sedar. Yang sebenarnya perubahan itu telah Allah Subhanahu Wa Taala letak dalam diri kita. Jadi yang paling utama dalam diri kita ni, kena hendaklah benar-benar kita yang dikatakan benar-benar berperang dengan hawa nafsu keakuan diri kita. Dan apabila kita faham pelajaran ini, yang berperang itu pun bukan kita. Semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hendaklah benar-benar kita menampakkan apa yang di dalam diri kita, sifat-sifat yang membawa kita kepada keakuan diri itu, kita hendaklah benar-benar buang, supaya kita tidak lagi kembali kepada yang dikatakan mentuhankan hawa nafsu keakuan diri kita.
Jadi itu saja daripada saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dibicarakan oleh Pak Lang, Syekh Latif, Puan Sadiah, Arif, semua itu adalah daripada khatir Rabbani, daripada kesucian kudus, daripada kalimat-kalimat Rabbi. Tak lain mengajakkan kita supaya kita sama-sama mengesakan Allah. Inilah yang mana sebaik-baik perkataan yang Allah sendiri bagi tahu. Baik-baik perkataan adalah orang yang mengajakkan kita kembali kepada Allah. Baik-baik perkataan adalah mereka ini mengajak kita supaya mengikuti sistem Allah Subhanahu. Apa itu sistem Allah Subhanahu Taala? 24 jam mengesakan Allah. Menentang kezaliman yang selain daripada itu. Itu saya katakan tadi. Saya dah muak melihatkan tadi kezaliman-kezaliman tadi yang dibiarkan. Seolah-olah dijadikan macam makanan-makanan nak diratah. Menjadi enak, menjadi keseronokan, menjadi kesedapan pula. Ya. Jangan ingat orang-orang ahli Allah itu mendiamkan mereka ini tidak ada kekuatan. Allah memberikan kekuatan yang lebih hebat kepada orang ahli Allah. Tunggulah bila Imam Mahdi datang, terbukanya pintu langit, karamah-karamah banyak akan turun. Baru kalian akan tahu hebatnya orang-orang ahli Allah yang bersama dengan Imam Mahdi nanti. Ya. Di mana pun kamu menyorok nanti pasti akan dipancung dengan kalimah La ilaha illallah. Bukan menggunakan pedang, tetapi kalimah La ilaha illallah tu akan menyedarkan kepada kalian. Dan kalian jangan takut kepada mereka-mereka ini. Mereka inilah penolong-penolong Allah. Bukan mereka ini nak mengacaukan tenteraman kalian, tetapi mereka sayangkan. Setiap malam mereka mendoakan pemimpin-pemimpin agung kita, rakyat kita semua, tanpa disuruh, tetapi mereka ada tugas di sisi Allah, sentiasa mendoakan keamanan di bumi ini. Ini orang-orang ahli Allah. Maka kalau kalian kata mereka ini menjadi pemusnah, perosak bumi, maka kalian tersilap. Kalian akan tahu nanti, maka mereka inilah yang terlalu sayang kepada kalian semua. Kerana itu dia berani menegur kalian. Jangan teruskan lagi duduk di bawah jajahan sistem-sistem Yahudi laknatullah yang kalian tak muak-muak duduk di situ. Tak rasa macam berada di tempat azab. Kalian dah terbiasa. Maka itu buka mata hati kalian. Qalbun kalian itu telah buta daripada melihat. Maka mohonlah pada Allah segera. Mohonlah. Kerana kami tiap hari, tiap malam, semua arif billah memohonkan kepada kalian supaya kalian diberi benar-benar hidayah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalian masih lagi keadaan iaitu tidak serik-serik lagi. Padahal kalian tahu bahawa kalian berada di tempat yang kezaliman, tetapi kalian biarkan, tangguhkan hingga kalian ini menjadi berat untuk meninggalkan tempat kalian. Kerana kalian dah diangkat keakuan diri kalian terlalu lama sangat. Maka itu bertindaklah. Kerana hanya kembali kepada Allah lah tempat yang paling selamat. Tidak ada tempat yang lebih selamat lagi. Korbankanlah, ya, apa saja kenikmatan kita di dunia demi kita dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Korbankan. Duduk bersama orang-orang ahli Allah. Jangan terus kita duduk dengan orang ahli-ahli yang keakuannya tinggi seperti Yahudi laknatullah tu. Sudahlah tu. Memang Allah menciptakan Yahudi itu untuk supaya kita jadikan satu
tempat untuk sempadan untuk kita jangan mengikuti. Kerana kita telah merasakan ada keakuan diri, maka kita akan ke situ. Maka itu jangan kita salahkannya juga. Kita harus menzalimi, kita harus melihat diri kita sendiri yang menzalimi diri kita sendiri. Dengarkan, wahai daripada yang atas, yang dunia seolah-olah kamu rasakan kamu dah memiliki dunia dan kamu rasa macam amalan kamu amalan yang paling hebat. Seriklah, sedarlah bahawa amalan-amalan yang kamu lakukan itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala mengetahuinya, dan kamu sendiri tahu daripada sumber mana rezeki yang kamu dapat untuk kamu membuat sesuatu yang kamu kata kebaikan tu. Adakah dari kebatilan ataupun dari hak yang betul-betul? Kalau daripada hak yang betul-betul, kalian pasti akan berada dalam ketenangan dengan Allah dan meninggalkan sistem-sistem Yahudi riba, sistem-sistem yang apa undang-undang yang mengalahkan kepada ke arah iaitu tidak mentauhidkan kepada Allah. Itu bukan mengikuti sistem Allah. Sistem Allah yang sebenar-benar, di mana pun kita diletakkan, kita akan sentiasa mengesakan Allah, menombor satukan Allah. Itulah sistem yang dikatakan kita mengikuti sistem Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus perangi, kita harus lawan dalam diri kita. Kalau ada kezaliman yang kita lakukan, sudah tinggalkan. Bilanya lagi kita nak buat? Ini satu peluang yang Allah bagi masa kita hidup. Tinggalkan. Meninggalkan tu satu kemenangan. Dan Allah akan beri kekuatan. Allah akan beri kebahagiaan. Bila kita meninggalkan sesuatu kemungkaran, kezaliman yang biasa kita buat, susah, kita tinggalkan. Allah akan memberikan ketenangan, kemenangan kepada kita. Jadi lawan dalam diri kita, tinggalkan kemungkaran tu, supaya kita berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah tak pernah tinggal. Allah sentiasa sayang kepada kita. Allah akan memberi kekuatan kepada kita bila kita benar-benar ikhlas, jujur nakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kenikmatan yang besar. Jangan ditunggu lagi. Allah sentiasa mengurniakan rahmatnya, ampunannya kepada kita. Pulanglah sendiri. Pulanglah sendiri-sendiri kepada Allah. Jangan dengar lagi nasihat-nasihat siapa-siapa pun. Kita harus kembali kepada Allah. Tidak ada nasihat lagi dah. Hanya kita kena kembali kepada Allah. Tak perlukan lagi nasihat siapa-siapa pun. Kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudahlah tu, insya-Allah. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada rasa keakuan diri. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi Sayyidina Muhammad wa ala alihi.